Assalamualaikum diucapkan kepada Dr. Syahril bin Ismail, pensyarah bagi subjek Falsafah Ilmu, kumpulan J. Saya Nur Hidayah binti Mak Sabri, pemegang kad matrik D2001092945. Di sini akan menjawab persoalan pentaksiran akhir yang bertajuk Perbandingan Teori Kebenaran Performatif dan Struktural Paradigmatik. Sebelum saya meneruskan penjelasan tajuk ini, mari kita ketahui dahulu apakah yang dimaksudkan mengenai kebenaran dan teori kebenaran. Kebenaran bermaksud apa yang diperkatakan menepati kenyataan. Artinya, apabila kita berkata ini adalah sesuatu, maka ia menepati apa yang diperkatakan. Erti kebenaran ini adalah berbeza-beza dalam kalangan ahli falsafah. Antaranya adalah Randall dan Butcher yang menyatakan bahawa kebenaran adalah persuaian antara fikiran dan kenyataan. Manakala Aristotle pula berpendapat bahawa kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang didakwa sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenar. Keadaan ini telah membawa kepada wujudnya beberapa teori kebenaran. Teori kebenaran ialah ilmu pengetahuan yang berkait dengan pencarian kebenaran. Bukan semua pengetahuan manusia dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Hanya pengetahuan tertentu yang diperolehi daripada kegiatan ilmiah dengan kaedah yang sistematik, analisis dan pengujian data yang kukuh akan dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Di dalam video ini, kita akan memfokuskan kepada dua teori kebenaran, iaitu teori kebenaran performatif dan teori kebenaran struktural paradigmatik. Teori kebenaran performatif menyatakan bahawa suatu kebenaran itu akan diputuskan oleh pemegang autoriti tertentu, misalnya pemerintah, pemimpin agama, pemimpin adat dan sebagainya. Keadaan ini jelas memperlihatkan apabila Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengeluarkan keputusan mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam membendung penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Sehubungan itu, rakyat wajib mematuhi arahan tersebut tanpa alasan. Kebenaran performatif dilihat dapat membawa kepada kehidupan sosial yang rukun, berpekertian tertib dan stabil. Malah, menurut John Austin, masyarakat juga amat mematuhi arahan pemerintah mereka hingga tidak berani melanggar kebenaran pemimpin mereka. Teori struktural paradigmatik pula jelas berbeza dengan teori kebenaran performatif. Teori ini menyatakan bahawa kebenaran adalah berdasarkan paradigma atau perspektif tertentu yang disokong oleh sekelompok komuniti ilmuwan. Paradigma adalah persamaan anggota komuniti saintifik. Dengan erti kata lain, komuniti saintifik adalah orang yang mempunyai paradigma yang sama dan telah diterima secara a priori. Neon Muhadjir yang menyokong teori ini menyatakan bahawa paradigma berfungsi sebagai keputusan yang diterima dan hukum yang tidak tertulis. Pengujian sesuatu paradigma terjadi apabila wujudnya kegagalan yang berlarutan dalam menyelesaikan sesuatu krisis. Seterusnya, mari kita lihat perbandingan antara teori kebenaran performatif dengan teori kebenaran structural paradigmatik. Ternyata dari segi ciri, kita sedia maklum bahawa teori performatif kebenarannya hanya diperoleh daripada pihak berautoriti sahaja dan menjadikan masyarakat akur terhadap keputusan yang dibuat oleh pemegang autoriti walaupun bukti tersebut tidak kukuh. Manakala teori kebenaran struktural paradigmatik pula kebenarannya diperoleh daripada paradigma yang sama dalam sesebuah kelompok masyarakat seperti saintis. Masyarakat juga bebas meneroka bukti paradigma tertentu. Selain itu, perbandingan dari segi kaedah pula memperlihatkan bahawa teori kebenaran performatif berpunca dari satu sumber sahaja. Ia tidak mempunyai perkembangan atau perbincangan dalam pertukaran maklumat kerana mempunyai seorang pihak autoriti sahaja. Manakala teori kebenaran struktural paradigmatik pula diperolehi dari hasil andaian pemikiran seseorang. Perkembangan maklumat berlaku oleh perbincangan dalam ahli kumpulan tersebut. Kedua-dua teori ini jelas mempunyai kelebihan tersendiri. Penerapan teori kebenaran performatif membawa kepada kehidupan sosial yang harmoni, teratur dan sebagainya. Ini kerana kebenaran yang diperoleh adalah bersifat mutlak dan rakyat hanya perlu mematuhi
arahan pemerintah dan tidak mempertikaikannya. Manakala bagi teori kebenaran struktural paradigmatik, kesahihannya adalah lebih tepat kerana diuji oleh para ilmuwan. Oleh itu, ia merupakan kebenaran yang lebih fleksibel. Malangnya, kedua-dua teori kebenaran ini turut mempunyai kelemahan tersendiri. Misalnya, teori kebenaran performatif mengakibatkan masyarakat tidak berfikir secara kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah. Ini kerana mereka terhalang dalam usaha mencari kebenaran. Perubahan juga sukar dilakukan walau terdapat percanggahan. Dalam teori kebenaran struktural paradigmatik, kebebasan dalam mencari maklumat ataupun kebenaran yang diperolehi membuka ruang perbahasan dan persengketaan. Ia juga mengambil masa yang lama dalam menentukan kebenaran berbanding teori performatif. Sebagai kata akhir, berdasarkan dua teori yang difokuskan tadi, dapat saya simpulkan bahawa kehidupan realiti tidak dapat kita fahami dengan satu teori kebenaran sahaja. Ini kerana kita perlu memahami teori-teori kebenaran yang lain untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Amat penting apabila kita melibatkan perbincangan dan persetujuan daripada setiap penjuru dalam mencari sesuatu kebenaran. Maka, kelemahan kebenaran tersebut dapat diperkukuhkan lagi agar keputusan yang terbaik dapat dicapai dalam menyelesaikan sesuatu krisis dalam jangka masa yang singkat.